Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nurli binti Dan daripada ahli grup Fahnim. Okey, saya akan menerangkan cara untuk menggunakan Zobaze app ataupun Zobaze Post. Okey, dekat Zobaze Post sendiri terdapat beberapa pilihan seperti laporan. Hari ini sih sebenarnya untuk resit. Kita boleh tengok resit-resit yang kita dapat sebelum-sebelum ni. Item, counter dan lebih banyak untuk papan pemuka. Okey, untuk app ni saya lebih utamakan bahagian papan pemuka kerana kita dapat tengok beberapa pilihan yang disediakan dalam ni untuk memudahkan kita punya premis perniagaan menjalankan aktiviti perniagaan harian. Kita ada beberapa pilihan yang penting khas untuk bajet kafeteria kerana ada setengah bahagian yang kita tak perlu isi kerana bajet kafeteria tidak sesuai untuk pilihan tersebut. Sebagai contoh, saham. Sebab seperti yang kita tahu, bajet kafeteria sendiri masih lagi sebuah perniagaan yang kecil tetapi mempunyai cawangan yang banyak. Namun benda ni tidak berkaitan dengan saham ataupun harga kos nilai saham. Ia bukan jenis perniagaan yang bersyarikat. So dekat sini benda macam ni tak penting. Okey. And then kita di sini ada juga diberikan pelanggan yang dikehendaki dan semua pelanggan. Sebenarnya bahagian ni untuk pelanggan yang sudah booking ataupun sudah disenaraikan sebagai pelanggan tetap dalam perniagaan kita. So kita boleh nyatakan dekat sini. Ia memudahkan sebenarnya. Mungkin hari ini kita mesti hantar makanan dekat orang ni pada hari ni. So dekat sini kita boleh senaraikan butir-butir orang yang kita nak hantar makanan tu ataupun butir-butir pelanggan kita. Pelanggan yang dikehendaki ni mungkin kita boleh tengok daripada jenis perniagaan lain. Sebagai contoh, restoran yang besar, mungkin kita akan menerima pelanggan VIP, maka kita boleh senaraikan nombor telefon, nama penuh, alamat email ataupun pelanggan yang booking untuk tempat VIP itu sendirilah boleh nyatakan dekat sini. Okey, untuk bajet kafeteria saya lebih menekankan dekat sini adalah bahagian ni, hari ini pendapatan. Okey. Dekat pendapatan ni kita boleh tekan je, kita boleh tengok dua-dua, pendapatan dan perbelanjaan. Kita boleh tengok juga pendapatan dan perbelanjaan pada hari-hari sebelumnya ataupun tarikh-tarikh sebelumnya. Boleh tengok dekat sini. Untuk gunakan bahagian ni, kita just tekan plus and then kita boleh tengok beberapa jenis perbelanjaan dan beberapa jenis pendapatan yang kita dapat. Okey, dekat bahagian perbelanjaan, dia ada tax, fuel, food, bill, transportation, insurance, salary, rent dan macam-macam lagi. Okey, mungkin hari ini bajet kafeteria sendiri ingin menyewa satu tapak. Okey, dan tapak tu perlu dibayar dalam sehari ni beberapa jam and berapa. Okey, kita boleh tekan dekat rent ni, kita boleh nyatakan berapa sewa tapak pada hari ini. Tambah perbelanjaan and then ini note untuk apa-apa nota yang penting berkaitan dengan tapak tersebut, ya, mungkin. And then kita boleh tengok bahagian fuel juga. Sebab bajet kafeteria mungkin akan nak menyediakan COD untuk pelanggan-pelanggannya tersendiri. Dekat COD ni kita memerlukan minyak untuk kita menghantar makanan. Minyak kereta ataupun minyak kenderaan. Okey, kita boleh nyatakan dekat sini nota juga. Dan kita boleh tengok kat sini ada juga bahagian pendapatan. Dekat bahagian pendapatan ni kita boleh nyatakan untung yang kita dapat kat sini, iaitu profit. And then salary. Salary mungkin kita bekerja untuk cawangan bajet kafeteria dekat bahagian lain. Boleh tambah kat sini pendapatan hari ini berapa. And then kita ada juga untuk sale, refund, lottery, dividend. Okey, kita boleh pilih ataupun peniaga itu sendiri boleh pilih mana-mana jenis pendapatan yang mereka dapat hasil dari perniagaan hari ini. Kalau sudah siap, maknanya bahagian ni akan direkodkan dalam laporan perniagaan pekerja. Okey, seperti yang kita tahu,
bajet kafeteria ni mempunyai banyak cawangan. So cawangannya adalah diuruskan oleh pekerja yang berlainan, kaki tangan dan rakan kongsi. Ini adalah bahagian untuk kita senaraikan data ataupun butiran kaki tangan kita. Nama kaki tangan, email kaki tangan. Okey, sekiranya kaki tangan kita itu ataupun pengurus cawangan kita itu menggunakan app yang sama, mereka boleh nyatakan dekat sini apa role mereka di dalam app ni, seperti administrator, item inventory, di mana mereka boleh edit ataupun tambah, padam data itu tersebut. Customer management boleh nyatakan dekat sini, boleh pilih mana-mana yang bersesuaian dengan tugas kaki tangan kita. Okey. Selesai untuk kaki tangan, kita pergi dekat barangan inventory. Barangan inventory ini merupakan lebih kepada barang masuk ataupun barang keluar daripada premis perniagaan. Seperti kita boleh tengok sini, dekat sini ada beberapa kategori kegemaran dan semua. Okey, kita boleh tengok keseluruhan barang dekat bahagian semua. Kita boleh pergi ke item baru dan nyatakan apa barang yang kita beli hari ini. Sebagai contoh, perniagaan hari ini berjalan seperti biasa. Namun tetapi, kita menghadapi masalah di mana bahan mentah kita kurang. Dan kita boleh nyatakan berapa. Masukkan nama item, mungkin bahan mentah. Bahan mentah. And then, jualan hari ini berapa. Kita boleh nyatakan menjual oleh unit ataupun selling price. Kita beli dengan harga RM8. Cost price, modal kita mungkin khas untuk benda ni RM10. RM10. Sub item tak perlu. Stok yang kita perlukan, yang kita perlu tambah, add atau kemasukan, buang atau keluar. Buang atau keluar ni mungkin kita akan perlu mengeluarkan bahan tersebut. Kita nak masukkan barang, so means saya nak masukkan bahan mentah tadi, so akan tambah 10 stok, add atau kemasukan. Okey, untuk saham, okey, barcode, teks, ni boleh tambah juga teks daripada bahan yang kita beli tu, dan kita simpan. Okey, dekat sini merupakan satu data yang kita dapat untuk kita punya aset. And then dekat sini juga ada SMS tersedia, harga kos nilai, harga jualan, harga saham. So untuk ketiga-tiga benda ni saya takkan terangkan kerana bahagian ni tidak begitu penting untuk kita punya perniagaan ataupun kita punya klien. So saya takkan terangkan kerana ia agak complicated. So saya akan skip. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar.